Kamu sedih kehilangan guru. Ustaz sedih sebab kehilangan rakan sebelah meja. Bercakap mengenai kehilangan, tajuk kita pada hari ini ialah mengenai kehilangan seorang Nabi terulung, iaitu kewafatan Nabi Muhammad SAW. Okey, sebelum kita mulakan tajuk ini, Ustaz nak bagi kamu beberapa maklumat ringkas, iaitu yang pertama iaitu tarikh kewafatan Nabi yang jatuh pada 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah. Bermaksud selepas daripada peristiwa Nabi berhijrah ke Madinah, Nabi hanya sempat duduk di Madinah selama 11 tahun sahaja. Okey, yang kedua, umur Nabi semasa Nabi wafat iaitu 63 tahun. Ketiga, tempat di Madinah. Dan yang terakhir, makam Nabi berada di dalam Masjid Madinah, iaitu rumah Nabi. Okey, sebelum kita masuk tajuk Nabi wafat, kita perlu tahu tanda-tanda awal ataupun perkara yang berlaku sebelum itu. Okey, antaranya pertama yang paling sangat jelas nampak iaitu Nabi sakit teruk dan lama. Sebelum ni tak pernah berlaku. Tapi masa nak wafat berlaku. Nabi sakit teruk. Okey, walaupun Nabi sakit teruk, Nabi masih lagi ziarah ataupun masih lagi berjalan lah ziarah. Antara yang Nabi buat ialah Nabi ziarah kubur sahabat di Baqi'. Okey, apa Baqi' ni? Baqi' ni bila perkuburan yang berada betul-betul di sebelah Masjid Nabawi. Okey, kalau Masjid Nabawi dekat sini, okey, Baqi' kat tepi ni je. Kalau jalan tu dah 5 minit je dah sampai dah. Dan Nabi juga menziarahi kubur sahabat perang Uhud. Okey, untuk perang Uhud ni dia bukannya di Baqi', dia agak jauh sikit. Okey. Dan sepanjang Nabi menziarahi kubur, Nabi ditemani oleh seseorang, iaitu Nabi ditemani oleh Abu Muwaihibah. Walaupun Nabi sakit, Nabi juga masih lagi bergilir-gilir pergi ke rumah isterinya seperti biasa. Dia masih juga jalankan tanggungjawabnya sebagai seorang suami. Maksudnya Nabi tak biar isteri dia walaupun dia sakit. Okey, selepas lama Nabi sakit, selepas lama Nabi dah demam, pada satu hari demam Nabi berkurang, Nabi semakin sihat. Jadi Nabi pun pergi menziarah ataupun pergi mengucapkan salam kepada sahabat-sahabat. Dan suatu hari selepas solat subuh, Nabi memberikan satu khutbah. Okey, antara isi khutbah tu, okey, secara ringkasnya Ustaz nak baca ayat ni penuh. Nabi cakap Nabi tidak akan menghalalkan apa yang tidak halal dalam Al-Quran, dan Nabi tidak akan haramkan apa yang tidak haram dalam Al-Quran. Okey, apa yang Nabi nak sampaikan ialah ikut Al-Quran. Sebab apa? Sebab jika Nabi tak ada lepas ni, jadi umat Islam hilang tempat untuk bertanya. Jadi apa yang Nabi nak maksudkan ialah apa-apa pun yang berlaku lepas ni, sebarang pertanyaan lepas ni ataupun sebarang masalah yang kamu hadapi selepas ini, kamu ikut Al-Quran sebagai panduan. Okey, untuk pengetahuan kamu, Nabi digelar sebagai Al-Quran bergerak. Okey, maksudnya segala hukum hakam zaman dahulu semua orang tak akan buat sendiri. Dia akan tunggu Nabi maklumkan ataupun dia orang akan tanya Nabi. Sebab segala rahsia, isi kandungan, semuanya Nabi yang tahu, Nabi yang paling tahu. Kalau ada benda-benda baru yang diorang tak tahu, semua rujuk Nabi. Sebab itu Nabi digelar sebagai Al-Quran bergerak. Jadi pada khutbah terakhir Nabi tu, Nabi kata apa-apa yang berlaku lepas ni, selepas aku tiada, selepas Nabi tiada, kamu ikutlah apa yang ada dalam Al-Quran. Sebab itu ialah panduan hidup. Okey, lepas daripada kejadian khutbah terakhir Nabi tu, kesihatan Nabi semakin merosot. Nabi kembali sakit semula. Okey, walaupun Nabi sakit, kamu kena ingat, Nabi tak pernah mengabaikan tugasnya. Tugas Nabi sebagai seorang pemimpin umat Islam, dia masih buat, dan tugas dia sebagai seorang suami, dia masih lakukan. Walaupun dalam keadaan sakit, Nabi masih melaksanakan tugasnya dengan tenang dan tidak mengeluh. Kalau kita manusia biasa, sakit sikit kita dah mengeluh.
dah rasa tak nak buat, letih, demam contoh. Demam tak nak pergi sekolah, nak tidur kat rumah. Tapi Nabi tak macam tu. Sakit ke apa, dia buat juga tugasnya selagi dia masih larat. Okay. Dalam keadaan Nabi sakit tu, Nabi masih lagi ziarah perkuburan. Perkuburan dekat Baqi', dekat perkuburan syuhada perang Uhud. Okey. Dan Nabi juga kali ni Nabi beri peringatan kepada yang sudah pergi. Maksudnya dekat perkuburan tu Nabi seolah-olah bercakap dengan diorang, macam memberi khutbah. Nabi beri peringatan kepada mereka. Sebab apa? Sebab Nabi merasakan yang dirinya akan menyusuli lepas ini. Nabi akan ikut meninggalkan dunia, pergi ke sana. Dan semasa Nabi di perkuburan itu, okey, macam yang Ustaz cerita tadi, yang menemani setiap kali Nabi pergi perkuburan, yang akan temani Nabi ialah Abu Muwaihibah. Okey, Nabi ada tanya dekat Abu Muwaihibah, aku diberi pilihan. Okey, pertama, untuk terima kunci dunia dan hidup kekal dekat dunia. Lepas dah habis tu baru masuk syurga. Ataupun nombor 2, pilihan kedua ialah pergi menemui Allah sekarang, maksudnya apa? Maksudnya meninggal lah, wafat, dan hidup di syurga. Jadi Abu Muwaihibah Abu Muwaihibah pilih dan dia kata Nabi pilih nombor 1, iaitu kekal dekat dunia, ambil kunci dunia ni, kekal hidup dekat dunia, dan akhir sekali baru masuk syurga. Tapi Nabi kata tidak boleh. Aku pilih untuk berjumpa dengan Allah, maksudnya wafat dan hidup di syurga. Okey. Nabi sebenarnya bagi hint, yang maksudnya masa Nabi dekat dunia dah semakin pendek. Jadi kata-kata Nabi ni membuatkan semua umat Islam semakin sedih. Okey. Jadi itu tanda-tanda yang Nabi tunjukkan semasa Nabi nak wafat. Okey, ini ada sedikit gambaran untuk kamu mengenai kat mana kawasan Baqi' dan sebagainya. Okey, kalau ini Masjid Nabawi besar ni, okey, dalam tu kat kawasan depan sekali ialah dekat situ makam Nabi. Okey, Baqi' okey berada dekat tu, dekat bucu ni. Okey. Itu Baqi'. Kalau perkuburan syuhada Uhud, perang Uhud, kamu kena dia kawasan dia agak jauh sikit. Dia ada dekat kamu kena naik kereta sikit, nanti kamu akan nampak ada gunung Uhud. Bukit ke gunung? Ustaz pun tak pasti bukit ke gunung. Tapi dekat situ ada satu masjid. Dekat tepi masjid tu ada bukit dan ada bukit kecil, dan dekat situ ada perkuburan syuhada Uhud. Inilah perkongsian sedikit yang Ustaz boleh tunjuk. Okey, kalau dekat Baqi', untuk pengetahuan kamu, perempuan tak dibenarkan masuk, hanya lelaki. Sebab apa? Sebab dia khawatiri perempuan akan meraung, menangis bila tengok jenazah dikuburkan. Jadi Islam tak galakkan benda tu. Jadi dia tak benarkan terus perempuan masuk, supaya senang, tak berlaku orang meraung-raung, marah, menjerit-jerit ataupun sedih. Okey, sekian. Itu saja kelas Ustaz untuk kali ini. InsyaAllah kita jumpa dalam kelas akan datang. Untuk tajuk, kita habiskan tajuk ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.